Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Perang Hunain. Okey, nama Hunain itu sendiri adalah diambil daripada sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Okey, jadi Perang Hunain ini berlaku pada 11 Syawal pada tahun ke-8 Hijrah, di mana perang ini melibatkan antara Rasulullah SAW bersama kaum muslimin melawan kabilah Arab Badawi yang terdiri daripada suku Hawazin dan juga Thaqif. Punca berlakunya peristiwa Perang Hunain ini adalah disebabkan pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah, yang mana kabilah Arab ni yang terdiri daripada suku Hawazin dan juga Thaqif tadi, dia berasa risau sebab mereka tidak dapat menerima bahawa Mekah tu telah ditakluk oleh umat Islam. Jadi mereka bersepakat untuk menentang Rasulullah. Okay, jadi pada hari peperangan tersebut, tentera musuh yang diketuai oleh Malik bin Auf ni, dia orang telah bersembunyi di celah-celah tebing dan ditunggu untuk menyerang umat Islam. Okey, apabila umat Islam turun je daripada lembah Hunain itu, mereka telah dihujani oleh anak panah dan juga batu-batu kecil. Jadi serangan tu telah mengejutkan ramai tentera umat Islam, terutamanya yang baru memeluk Islam. Jadi ini menyebabkan mereka ramai yang melarikan diri. Okey, dengan sebab itu tentera Islam tidak teratur dan juga jadi berpecah belah. Melihat peristiwa tersebut, Rasulullah SAW telah memerintahkan Abbas bin Abdul Muttalib supaya menghimpunkan umat Islam yang berbaiat dalam perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Abbas juga telah menyeru kaum Ansar untuk turut serta dalam peperangan tersebut. Okay. Jadi mendengar seruan itu, umat Islam ni datanglah berkumpul bersama Rasulullah untuk memerangi musuh. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menghantar malaikat untuk berperang bersama-sama umat Islam, yang mana akibatnya ramai tentera musuh berjaya dibunuh oleh umat Islam. Okay, jadi tentera Islam akhirnya beroleh kemenangan dalam peperangan Hunain ini. Huru-hara perang Hunain tersebut, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang baru Islam mengatakan bahawasanya perang ini seolah-olah tiada penghujung daripada lembah Hunain tersebut, sehinggalah kalau Umairah maksudnya menunjukkan bahawasanya tiada harapan pun tentera Islam itu akan menang. Tapi dengan kebijakan yang ada pada Rasulullah SAW, baginda SAW telah mengatakan strategi yang amat dahsyat, iaitu baginda mengambil langkah untuk membelok ke kanan dan menyeru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Tetapi ketika itu tentera Islam dalam benak mereka hanyalah ingin lari dan menyelamatkan diri. Hanya sedikit sahaja yang datang untuk berkumpul. Dan disebabkan keadaan itu, Rasulullah SAW menampakkan lagi keberanian dia dan mengangkat pedang menyerang kaum kufar sambil menyeru, "Aku adalah sang Nabi, aku adalah keturunan Abdul Muttalib." Dan ketika itu di samping baginda SAW adanya bapa saudara baginda SAW, iaitu Sayyidina Abbas. Baginda SAW meminta pertolongan Sayyidina Abbas untuk menyeru, dan dengan suara keras Sayyidina Abbas menyeru dengan, "Di manakah orang yang berbai'ah di bawah pohon?" Dan ketika itu tentera Islam seolah-olah tercengang dan tersedar bahawasanya mereka masih ada pemimpin untuk berkumpul dan perlu dikumpulkan. Dan pada saat itu tentera Islam telah berlari ke arah Rasulullah SAW untuk berkumpul, dan ketika itu kekuatan umat Islam amatlah hebat dan kuat. Apabila kekuatan tentera Islam itu kuat, Rasulullah SAW telah melaungkan satu semangat jihad yang amat tinggi dan hebat dengan menyeru untuk membuat serangan balik. Dan ketika itulah terjadi pertempuran di antara tentera Islam dan tentera kufar di lembah Hunain. Dan selepas itu Rasulullah ketika berperang dengan perang yang dahsyat, serangan balas,
Ketika membuat serangan balas, Rasulullah SAW telah mengambil pasir dan menghembuskan pada penglihatan orang kufar, menyebabkan mereka sulit untuk menyerang orang Islam. Dan ketika itu, maka kalahlah tentera kufar di lembah Hunain. Harta rampasan perang yang dapat daripada perang Hunain ini, tentera Muslim telah mendapat sebanyak 6,000 orang tawanan, 24,000 ekor unta dan 40,000 ekor biri-biri dan 4,000 ukiah perak, yang mana jumlah ketika ini sangat besar. Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya harta rampasan ini diletakkan di satu tempat yang bernama Ji'rana dan dipertanggungjawabkan kepada Mas'ud bin Al-Ghifari. Harta ini akan dibahagikan seusai pada kepulangan Rasulullah SAW daripada perang Taif. Iktibar yang dapat disimpulkan di sini ialah Perang Hunain memberi pengajaran daripada sudut bangkit semula dalam mendepani pihak musuh. Walaupun di saat kemuncak peperangan Hunain hampir kalah, Rasulullah tetap menyeru umat Islam untuk bertahan dan bangkit semula. Seterusnya, walaupun tentera Islam yang ada suatu peperangan tersebut sekadar hanya 12,000 tentera berlawan dengan pihak musuh yang berjumlah 20,000 tentera, namun di sini dengan kekuasaan Allah, pihak muslimin berjaya memerangi perang ini. Dapat disaksikan bahawa kualiti lebih diutamakan daripada kuantiti. Sebulan yang ketiga ialah perasaan riak dan bongkak adalah suatu sifat yang perlu dijauhkan. Terlalu yakin akan suatu perkara akan membawa padah, seperti terlalu yakin akan kemenangan dalam sesebuah peperangan. Setiap sesuatu perkara kita mestilah sentiasa merendah diri.